Yang dihormati YDP Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2021-2022 Ustaz Mujahid, YDP 2 Ustaz Azim bin Sabli, Raisah Ustazah Anissa binti Ngah, seluruh saf kepimpinan Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2021-2022. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada mic dengar ke? Dengar? Awak tak dengar? Awak tak dengar lah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Dengar? Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha. Sadaqallahul aliyul azim was Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi insya-Allah hari ni kita akan sambunglah perbahasan kita. Ingat? Perbahasan kita pada subtopik seterusnya. Hari tu kita dah settle untuk dua subtopik atas, iaitu berkaitan dengan kisah ni, apa Israiliyat yang berlaku, apa ciri-ciri Luqmanul Hakim, dia ni ahli hikmah ke tak, dia ni perawi akidah ke bukan. Hari tu kita dah jawab dah semua persoalan tu kat dalam siri yang pertama. Jadi insya-Allah untuk hari ni kita akan masuk secara terperinci pada makna hikmah yang diketengahkan oleh Quran, kan, iaitu itulah, dan juga nasihat ayah kepada anak. Tengok macam sikit, tapi kalau tengok dekat dalam buku, muka surat 622, sama ke dengan taubat yang baru? Sama Awak pakai taubat lama, awak jawab. Taubat baru sama 622. Okey. Jadi insya-Allah untuk 622, kalau yang tengok slide dah disebarkan kan? Okey. Belum. Okey. Kalau kat slide ada dekat dalam muka surat, mana kau? Muka surat 8. Bab ketiga, makna hikmah dalam Quran. Kemudian ada 5 makna hikmah yang dituliskan, yang diterangkan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi almarhum. Okey. Jadi pertama sekali kita kena tahu daripada hikmah tadi, hikmah yang kita pernah bahaskan sebelum ni. Pertama sekali kena tahu hikmah tu hanya layak kepada orang Islam. Sebabnya hikmah itu yang diberikan, memberi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui daripada 2-3 ayat, 3, 4, 5, 6 ayat ada dalam kitab ni, kan. Walaqad ataina antaranya, kan, walaqad ataina, bila Allah sebut kami yang bagi, maka nak katanya hikmah Luqman ni yang ada pada Luqman adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, kan. Jadi bila kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak katanya mereka yang memiliki hikmah ni pasti akan ada ciri yang tersendiri. Allah takkan bagi kat semua orang. Allah takkan bagi kat semua manusia yang dicipta atas dunia ni. Di sana mesti akan ada satu sifat, satu sikap, satu kriteria yang Allah letakkan, Allah susunkan khas untuk mereka yang layak untuk mendapat hikmah Allah ni, kan. Bukan semua orang yang boleh dapat kebaikan, bukan semua orang yang boleh dapat jawatan, bukan semua orang boleh terima amanah. Semua benda tadi tu, anugerah Allah ni semestinya ada kriteria yang Allah telah pilih. Dan macam mana kita nak tengok kriteria tu? Daripada Al-Quran. Itu yang pertama sekali, kena tahu hikmah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kat tepi tu, kan, 20 kali disebut dalam Quran kalimah hikmah ni. Kemudian yang seterusnya, yang kedua dibahaskan oleh Syekh Salah, almarhum Syekh Salah. Dia kata wala'alla hadza yuraddu ala man za'ima anna al-hukama'a ke i annal ke i kan, humul falasifah. Dan sebahagian daripada kita bila kata hukama, dia adalah falasifah, orang yang bergelumang dengan ilmu-ilmu falsafah.
ilmu-ilmu pemikiran. Wa annal hikmati hiyal falsafah, dan hikmah itu sendiri adalah falsafah. Ini satu sudut pandangan. Wa annal insan qad yu'tabaru hakiman walau lam yakun mu'minan. Sampailah satu masa orang kata qalal hukama, termasuklah mereka yang bukan Islam pun dia kata hukama. Jelas tak? Ni wakil yang share sebut dulu. Bila kita kata orang-orang falasifah ni adalah hukama, maka sebenarnya dia mengiktirafkan falsafah yang dibuat, sama ada falsafah tersebut sosialisme ke komunisme ke apa-apa, segala jenis falsafah, gagasan, idea yang dibuat, maka benda-benda tu dia anggap sebagai hikmah. Itu realitinya. Jadi adakah benda ni tepat dengan Quran? Syekh jawab, innal Qur'ana lam yasif ahadal kafirin awiz zalimin bil hikmah. Sesungguhnya Al-Quran tidak mensifatkan, tidak meletakkan hikmah tadi tu kepada orang yang kafir ataupun orang yang zalim. Li'annaha sifat takrimun wa tashrifun. Sebabnya hikmah tu sendiri adalah satu kemuliaan, kemuliaan lah kan, tashrif. Wa hadza la yakun illa lil mu'minin. Dan mustahil Quran bagi kemuliaan kepada orang kafir dan juga orang zalim. Innal Qur'ana lam yasif bil hikmah illa al anbiya awil mu'minin as-salihin. Jadi hikmah ni confirm akan dapat kat dua orang ni saja, anbiya dan juga mukminin yang soleh. Bukan mukminin yang toleh, bukan mukminin yang fasik, bukan mukminin yang munafik. Munafik memang tak digelar mukminin kan. Jadi nak kata kat situ ada dua orang ni saja yang layak mendapatkan hikmah, dua orang ni. Jadi kalau tiba-tiba kita kata kita suka-suka buat penulisan kan, lepas tu kita quote dah lah daripada Joe Biden contohnya. Tak kenal Joe Biden tak? Tak kenal Aib lah tak kenal. Okay. Joe Biden dia cakap pasal Islam, cik kemarin. Lepas tu kita boleh kata qalal hukama'ul mu'asirin. Boleh tak? Kalau ikut Quran tak boleh. Last. Jadi kalau hikmah tu kita definisikan mengikut Quran, Quran tak iktiraf definisi tersebut. Adapun kalau kita iktiraf melalui kalam barat daripada kitab-kitab manusia yang serba kekurangan, jadi benda tu boleh jadi salah. Dan tak ada masalah kalau nak guna, tapi bukan daripada definisi Quran. Last. So sebaiknya apa? Jangan guna. Jangan diletakkan qalal hukama tu kepada orang-orang kafir. Daripada Abraham Gate apa belakang tu. Bill Gates ni kan apa kan. Kita nak kata qalal hukama ke apa kan, daripada mereka tu. So Islam tak iktiraf mereka tu mempunyai hikmah. Jelas ke? Okey. Terus kemudian yang ketiga, sebab itu itu poin yang kedua tentang ahli falsafah. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan sumber, al-hikmah wasfun utlaqu ala ma jaa min indillah lianna kalamullah ta'ala kullahu hikmatan. Semua kandungan Al-Quran tu sebenarnya adalah hikmah, adalah sebuah kebijaksanaan. Wa lianna kutubillah ta'ala. Kenapa guna kutub? Kenapa guna kutubillah? Banyak Quran kan? Quran banyak kan? Betul tak? Quran banyak betul. Kita beriman dengan kitab ke kita beriman dengan Quran? Jadi kutubillah kat sini termasuklah dengan semua kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi tak ada? Taurat, kantoi. Okey. Zabur lagi, Injil dan juga Taurat. Itu. Jadi kitab-kitab tu termasuk dalam hikmah yang diterangkan dalam ni. Hiya wi'a'ul hikmati wa makanu wujudiha. Dan dia kata adalah kitab tu sendiri adalah wi'a. Wi'a ni macam kalau bahasa moden dia Tupperware. Jadi bekas-bekas. Bekas kan. Bekas ataupun bahasa canggih dia tak tahu macam nak cakap. Tapi itulah Tupperware tu, Tupperware hikmah tu adalah Quran. Adalah kitab-kitab. Jangan kau bayangkan Quran tu macam Tupperware. Tapi nak katanya wi'a tu masuk wi'a kat situ. Okey, jadi yang menyimpan hikmah tu adalah Al-Quran tu sendiri. Dan banyaklah dalil-dalil kalau tengok kat dalam muka surat 623 tu sebut semua kan. Wa iza 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Disekalikan kitab Taurat dengan Injil dalam hikmah, dengan kata hikmah. Nak kata itulah sumber dia. Tu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah mendatangkan nabi-nabi itu juga sebagai hikmah. Sebab apa? Bila datangnya Nabi, terlantiknya Nabi, itulah hikmah depan mata yang boleh diambil oleh sekalian makhluk, sekalian manusia.
kepada nabi, kepada orang yang dilantik tu. Orang yang dilantik sebagai nabi tu. Itulah hakikat daripada hikmah yang Allah bagi. Jadi pertama tadi sumbernya Quran, yang kedua adalah nabi-nabi itu sendiri. Sebab itu bila kita dengar Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, kan? Adakah Rasul semata-mata mengajar kitab? Tak, dia mengajar juga hikmah, kebijaksanaan, kelebihan, semua diajar kat dalam diri nabi itu sendiri. Okey, jelas? Ini kita masuk teori dulu tau. Kita tak masuk lagi macam mana realiti akhir zaman ke apa tu, nanti kejap. Kemudian yang kelima, pengikut nabi itu sendiri. Yang kelima ni ditekankan tentang atba'ul anbiya'i, kan? Orang yang mengikut jalan nabi, orang yang menyambung rantai-rantai perjuangan nabi juga dikira sebagai hikmah. Last. Okey. Sebab apa yang menyebabkan orang ni dapat hikmah? Apa modus operandi yang menyebabkan orang ni dapat hikmah? Mereka ni yakumu atba'ahum biwajibihim fi da'wati ila Allah. Mereka ini mengambil peranan mendirikan kewajipan-kewajipan, iaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muzawwadina bitilkal hikmah zadan, yang mana mereka ni menggunakan seluruh bekal-bekal dalam hikmah yang Nabi dah ajar dulu, sebagai bekal diorang dalam dakwah. Mustakhdimina laha usluban najihan min asalibid dakwah, sehingga kan uslub-uslub juga dinilai mengikut Nabi buat ke tak buat. Wa wasilatun min wasailiha, dan wasilah-wasilah juga kita nilai baik-baik dalam berdakwah. Jadi nak kata kat sini, sebab itu perkara paling penting kita bila berdakwah, bila kita tak kira apa-apa dakwah ke buat program ke apa, pertama sekali kena tanya Nabi buat ke tak buat benda ni. Nabi larang ke tak larang benda ni. Sebab itu kita sebagai mahasiswa Islam, pertama sekali kena faham mana yang haram, mana yang halal. Jelas? Benar tak? Tiba-tiba berkesan nak buat konsert. Tanya dulu, Nabi pernah tak gunakan uslub tersebut untuk berdakwah kepada orang? Kalau Nabi tak pernah guna, confirm kat sana akan ada mafsadah, akan ada perkara-perkara yang kita akan tahu lag tak? Lag. Anak malas nak ni. Anak speaking ni. Lag ni macam mana? Terkurang, tercicir, kan? Kita tercicir. Macam tu. Kan? Jadi sebab itu bila Nabi tak buat, mesti ada sebab dia. Sebab itu dalam segala apa sekalipun, bukan sekadar metodologi ataupun manhaj dakwah saja, uslub, wasilah, semua tu kena buat. Kena tengok betul-betul. Aku nak dakwah tapi aku nak pergi disco. Nak pergi disco, buat dakwah, kan? Nak jadikan wasilah. Aku wasilah dakwah sebab aku kena masuk disco. Soalan dia, Nabi pernah buat ke tak buat? Nabi pernah buat ke tak? Masuk kat tempat maksiat, Nabi dakwah dalam tu, baca Quran. Pernah tak? Pernah ke tak pernah? Aku tak tahu ni. Kan semua, aku tak tahu ni. Tak ada. Carilah mana-mana sejarah yang pernah Nabi masuk ke Nabi melangkah kakinya pergi ke tempat maksiat, Nabi berdakwah. Habis tu Ustaz, Kota Taif tu penuh dengan maksiat masa tu. Nabi langkah aja. Adakah disco itu sama dengan Kota Taif masa tu? Konteks dia lain. Konteks dia lain. Tapi nak kata kat sini, Nabi tak ada pun masuk kat tempat-tempat. Sebab tu ada sampai orang cakap, habis tu dulu Pak Hassan sendiri dia masuk dekat dalam disco-disco berdakwah boleh pula. Realitinya dekat Mesir ni, dia tak masuk yang disco yang kita cucuk langit tu, tahu? Kita bukan masuk cucuk langit tu. Tapi dia Pak Hassan ni dia masuk dekat kedai-kedai syai, kedai-kedai orang minum yang terabus. Apa namanya kalau kopi? Bukan. Shisha. Tapi yang kopi tu apa namanya? Barista kan. Ada barista apa semua tu. Tu. Jadi one shot, two shot tu kan. Mana Firdaus Iman tak ada? Okey. Jadi nak katanya kat situ apa dah lupa dah. Pak Hassan ni dia masuk ke tempat-tempat macam tu. Bukan tempat-tempat yang disco yang kita sebut ada arak, ada bir semua, bukan tempat tu. Jelas ke? Okey, jadi nak katanya kat situ, setiap uslub dakwah, setiap wasilah dakwah yang kita nak buat, kena tengok balik benda tu dibuat oleh Nabi ke tak. Kan, contoh kita wasilah, pakai wasilah, tapi wasilah dengan benda-benda yang berkaitan dengan hedonism. Kita buat game. Game nak berdakwah. Bagi ana satu peristiwa yang menunjukkan game ni berjaya menjadi hasil dakwah, orang makin kenal Islam. Bagi satu peristiwa. Tak ada kan? Tak pernah kan? Pernah tak? Pernah tak hakikatnya? Pernah tak? Orang makin kenal Islam kan orang makin lalai bila dibuat wasilah game tu sebagai wasilah dakwah. Tak pernah. Tak ada lagi. Setakat ni bagilah mana-mana Harian Metro ke suka hatilah nak bagi daripada paper-paper.
yang menunjukkan memang orang makin datang, orang kenal Islam bila kita guna uslub game tu. Tak ada, setakat ni tak ada lagi yang kita tengok mana-mana anjuran, mana-mana program yang mengedepankan game, mengedepankan semata-mata hedonism, menjadikan orang yang datang tu lebih kenal Islam. Kan? Tak ada lagi. Kalau ada, boleh bagi tahu. Okey. Jadi nak katanya Nabi juga tak guna tiba-tiba Nabi datang, Nabi main drum ke, tak ada dulu kan. Dulu kalau ada wayang kulit ke apa, Nabi tak guna benda tu. Tapi kena tengok juga ada satu masa zaman kat Indonesia dulu kan. Macam mana ulama-ulama dia masuk bidang seni. Kan ulama apa nama dia? Dia main wayang kulit tu. Aduh. Siapa? Sunan Kalijaga. Kan? Sunan Kalijaga. Antara Wali Songo kan. Dia antara Wali Songo. Wali Songo tu apa? Siji loro telu papat sampai Songo tu kan. 9. Kan? 9 tu, orang 9 tu dia antara Sunan Kalijaga ni antara 9 orang tadi tu. Maka antara konsep dakwah yang dibuat, dia gunakan media penerangan lah masa tu kan. Media penerangan, bukan media penerangan berkesan sekarang ni. Media penerangan yang ada dekat Indonesia masa tu, iaitu wayang kulit. Dia buatkan wasilah untuk dakwah. Bila orang datang, orang tak ada makin ralit dengan hiburan-hiburan, orang makin kenal Islam melalui wayang kulit tu. Tu ada masalah tak? Ada masalah. Jadi dakwah tu kena kreatif. Yang penting manhaj dia tu. Manhaj tu dalam program tu kena jaga betul-betul. Tengok balik Nabi buat ke tak. Okey. Nak cerita pasal media-media ni susah sebenarnya. Sebabnya zaman Nabi tu pun dulu ada pertarungan antara media kan. Yang mana ada sahabat, bukan sahabat, orang Yahudi masa tu dia buat kisah-kisah, dia lawan daripada orang yang Nabi yang suka cerita kisah-kisah Nabi dulu. Dia lawan dengan dia ni menceritakan kat masyarakat dengan kisah-kisah Qaisar, cerita pahlawan-pahlawan kan. Jadi masa tu dia ralitkan orang daripada dengar cerita-cerita Nabi kepada dengar cerita-cerita berkaitan pahlawan tentang Rom masa tu. Jadi benda tu panjang lah kalau nak bahas kan. Tapi nak kata kat sini, tengok balik dakwah kita, adakah segala wasilah dan juga uslub yang kita buat tu Nabi buat ataupun tidak. Itu yang kita kena tekankan pada yang kelima ni. So, kalau kita betul-betul jalankan apa yang Nabi buat, itulah hikmah dia. Kan? Hikmah uslub dakwah ni banyak. Dan bukan semata-mata pada satu pintu, dekat lagi-lagi zaman sekarang teknologi apa semua ada banyak. Jadi itulah wasilah-wasilah yang kalau kita gunakan sama ada jadi satu kebaikan ataupun satu keburukan. Okey, terus. Kemudian masuk pula pada satu topik lain, bila Nabi dalam firman Allah sebut walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah. Kan? Sebut tiba-tiba ada kaitan anishkur tadi tu dengan hikmah sebelum tu. Adakah ada kaitan? Ya, ada kaitan. Sebabnya kata ulama, anna dekat situ, anishkur tu, annu adalah anna tafsiriyah. An yang berfungsi untuk menerangkan makna hikmah sebelum ni. Jelas? Tu maksud dia. Anishkurillah, ataupun dengan kata lain, bila kami ketika mana kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, iaitu apa dia? Iaitu adalah dia ni bersyukur kepada Allah. Itu maksud dia. Okey, jadi an kat situ adalah an tafsiriyah yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian apa kata Imam Raghib? Dia kata kat sini, ni bukan Imam Raghib As-Sijani ni Imam Raghib yang ada dekat dalam, dia tulis kitab Mufradat. Tak ingat nama. Imam Raghib Al-Asfahani kan. Al-Asfahani. Aku dah fikir tu, buah tu kan. Asir. Okey, jadi syukur kat sini maksud dia tasawwurun ni'mata wa izharuha, iaitu menzahirkan nikmat dan juga menunjukkannya. Dia bukannya kita ada nikmat kita tayang semua. Bukan. Maksudnya apa? Maksud kat sini kita menzahirkan tu, kita bila setiap kali kita nak buat tindakan ke apa-apa ke, kita nak bangun tidur ke, kita nak pergi mana-mana ke, kita ingat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud dia. Bukannya kena zahirkan apa semua, bukan. Kita kena tahu benda tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qila, dikatakan oleh para ulama, maqlubu anil kashri, iaitu kashfi. Iaitu dia beza dengan kashfi, mendedahkan, menayang-nayangkan. Tu bukan maksud sebenar dalam syukur tu. Jelas? Dia syukur kat sini maksudnya sedar yang itu adalah nikmat Allah. Okey, kemudian tunjukkan macam mana? Tunjukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lawan dia apa? Antonim. Tahu antonim tak? Lawan dia apa? Sinonim. Okey, antonim nasib baik tahu. Okey, antonim syukur adalah kufur.
Kufur adalah melupakan nikmat Allah dan menyembunyikannya. Nisyanu ni'mah wasatari wasitruha. Terima kasih. Okey, tu. Jadi nak kata kat situ kufur ni adalah melupakan, seolah-olah nikmat tu Allah tak bagi. Seolah-olah nikmat tu bukan nasab kepada Allah. Seolah-olah nikmat tu bila dia tengok bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud kufur kat situ. Habis tu Ustaz, apa hukum kita? Hukum kufur semua. Kita kena faham, dalam Al-Quran dia tak kata pun manusia ni kufur. Tapi berapa banyak Al-Quran, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dia menyebutkan yakfurun. Nampak? Bila Allah sebut yakfurun, adakah kita label? Yakfurun ni adalah fi'il apa? Fi'il mudhari', kan? Adakah yakfurun ni tak boleh dilakukan oleh manusia yang bergelar bernama Muslim? Mustahil tak dilakukan? Tak mustahil. Yakfuruna bima anzalallah. Mustahil tak orang Islam sendiri buat? Tak mustahil. Jadi nak kata kat situ, perkara kufur ni bukannya satu kalimah yang kita kata bila kata kufur label, bukan. Tapi hanya memperingatkan tentang perbuatan kita berhari-hari. Jelas? Perbuatan kita sahaja berhari-hari. Jadi antara perkara kufur kat sini yang disebutkan adalah kufur nikmat, iaitu tak tahu yang nikmat yang dibagi, yang dihadapi, yang dia ada adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhwat belakang dengar tak? Jelas ke? Macam sedih. Ikhwan belakang dengar tak? Dengar kan? Dengar? Jelas kan? Okey. Kalau tak bagi tahu kat depan. Kalau tak dengar, bagi tahu kat depan. Okey. Okey, kemudian pandai Raju. Kemudian diletakkan juga dekat dalam ni antara makna lain tentang syukur ni adalah mumtali'ah, kan? Mumtali'ah, iaitu imtila'u min zikril mun'im alaihi, iaitu syukur ni adalah orang yang sentiasa memenuhkan hati dia dengan mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni dah sebut dah saya. Maksud zikir apa? Mengingati. Senang buat duit. Maksud zikir takkan mengingati. Kena tahu adanya akaun dosa dan pahala. Itu zikir. Tahu ada dosa, ada pahala dekat dalam semua tindakan kita. Itu adalah zikir. Itulah maksud mengingati yang disebut oleh para ulama. Orang tak ingat definisi dalam Arab dia apa, nanti cari. Okey, jelas ke? Okey, tu maksud syukur tu antaranya memenuhi, mumtali'ah, iaitu memenuhi dengan zikir-zikir kepada Allah. Okey, kemudian seterusnya yang ketiga jenis syukur ada 3, iaitu hati, lisan dan juga anggota. Hati dengan cara kita ni sentiasa tahu nikmat tu Allah dan nikmat tu daripada Allah, tasawwur nikmah. Kemudian lisan daripada kita ni as-sana'u 'alal mun'im. Dapat nikmat, tak kira nikmat tu macam kita nampak baik, macam nampak buruk kadang-kadang kan. Apa benda lah Allah ni bagi aku RM1 je contohnya. Tapi itulah nikmat yang Allah bagi, kena sana'. Kenapa? Puji, bukan cela. Hari ni aku dapat makan, aduh tak dapat aku makan daging. Itu dapat makan daging, sekarang tak dapat makan daging kan. So kena puji juga. Jangan dikeji rezeki tersebut. Aku tak makan daging, kan? Aku tak makan daging, tapi tiba-tiba aku tak dapat pun. Aku tiba-tiba menu semua, mak aku masak daging, bapak aku masak daging. Dia cela pula kan. Kau tak faham lagi ke aku tak makan daging? Sudah. Jangan dibuat juga. Kenapa aku terasa? Aku senyum-senyum. Okey. Jadi nak kata situ, ambil saja apa yang ada, kan? Sekadar menghilangkan lapar. Okey, kemudian seterusnya daripada anggota, iaitu kita ni mukafa'atun ni'mati biqadri istiqaqiha, istiqaqihi, iaitu sekadar kita ambil yang tunai, yang betul-betul melepaskan hak. Contoh kalau melepaskan hak, pandai tu. Jelas ke? Sebab kalau kita ni lebih daripada ambil apa yang kita berhak kepadanya, maka kita akan jadi zalim. Kita mengambil hak orang lain, menindas hak orang lain sepatutnya orang lain dapat. Okey. Kemudian seterusnya tu antara benda yang diterangkan oleh Syekh Solah. Kemudian tentang konteks tafsiran ni, maksudnya ada kat bawah tu. Tafsir dekat 625. Tafsirul hikmah bisyukri, maksud dia apa? Bila Allah mengaitkan hikmah dengan syukur ni, maksudnya Allah nak bagi tahu syukur ni adalah sama ratu tabi'iyatu lil hikmah. Bila orang tu ada hikmah, dia confirm akan ingat Allah, confirm akan bersyukur dengan nikmat dia.
Kalau orang tu kufur dengan nikmat pun dia buat tak tahu, dia mengkufurkan lagi, mengkeji lagi, dia tak ingat pun nikmat-nikmat tadi datang daripada Allah, maka dia dikira hikmah ke tak? Tak dikira hikmah. Itu maksud dia. Sebabnya syukur tu adalah manifestasi daripada hikmah yang Allah bagi tadi tu. Jelas? Faham ke tak? Bila sebut manifestasi terus betul. Tak faham kan? Okey, Gharaibul Quran, daripada kitab Gharaibul Quran disebutkan syukur ni juga adalah amrun takwin, perkara yang membina mukallaf, daripada menyembah materialistik kan, menyembah benda-benda dunia, benda-benda yang depan mata, kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada menyembah orang-orang yang dianggap pemberi rezeki kan, menteri ni bagus contohnya kan, kepada dia sembah bahawa rezeki itu daripada Allah, bukannya daripada menteri-menteri tersebut. Mereka tu hanyalah wasilah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak katanya syukur tu adalah amrun takwin, urusan-urusan Allah bagi kat manusia untuk membina jiwa dan jati diri seorang mukmin tu sendiri. Jelas? Laju sangat? Tak kan? Okey, terus. Jadi kat bawah tu, kejap, belum lagi. Sabar jap. Kat bawah tu ada sebut anishkur lillah. Dalam kata ulama yang lain, dia kata anis tu bukanlah an tafsiriyah. Ada juga yang kata an tu adalah sekadar idhafah untuk mentaksiskan. Kan? Mentaksiskan hikmah tu macam mana kan? Macam mana? Kau boleh terperincikan tak? Dia perincikan tu dengan cara anishkur lillah. Dia gunakan an kat situ untuk taksiskan hikmah tadi. Hikmah ada banyak, tapi ditaksiskan dalam perbahasan ni kepada syukur. Jelas? Okey. Kemudian fa inna ma yashkuru li nafsi. Itu juga adalah al-hasru. Sama juga. Al-hasru ni dia kecilkan skop dia. Dia khususkan. Wal idhafatu lin naf'i. Ayu, iaitu dia nak kata kat sini allazi yastafidu wa yantafa'u minhu huwa sahibuhu faqat. Apa-apa perkara yang menjadi manfaat kepada seseorang manusia itu sendiri. Manfaat dengan mafsadah kita ukur pakai apa? Akal. Betul ke tak? Tak tahu tak ingat ayat Arab dia. Tapi Imam Syafi'i dia tulis, dia kata manfaat dengan mafsadah ni kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, kita ukur pakai nas, pakai Quran, pakai hadis, pakai ijma', pakai qiyas. Jelas? Tapi ada pun kalau siapa yang mengukurnya hanya semata-mata pada akal, maka dia mengikut mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ada zaman sekarang? Ada ke tak? Bagus lah. Bagus. Kan? Neo Mu'tazilah siapa? Liberal. Bagus. Yang mengatakan semata-mata mafsadah dan juga maslahah itu hanya daripada hanya dihukum melalui akal. Okey. Settle untuk makna hikmah. Jadi kita masuk terus kepada satu topik, iaitu konsep mau'izah. Kan, mau'izah Luqman kepada anak dia. Ada, kalau dalam Quran kita tengok macam-macam Allah sebut al-malu wal banun, al-malu wal banun, al-malu wal banun. Betul tak? Allah sebut macam-macam. Anak ni adalah ujian, harta ni adalah ujian. Semua Allah kata banyak kali dalam Quran. Betul tak? Al-malu wal banun wa zinatul hayatid dunya, kan, dalam surah Kahfi yang kita baca setiap minggu. Jadi nak kata kat situ, mustahil tak? Memang mustahil kalau tiba-tiba Allah kata tu fitnah, tapi dalam masa yang sama Allah tak bagi solusi. Jadi kita tengok ada satu lagi hadis yang Nabi pernah sebut, izama tal insan inqita'u amalihi illa min salas. Pernah dengar? Kan, seorang anak Adam tu hilang dia punya amalan-amalan dia, terputus amalan dia bila dia masuk dalam kubur, kecuali pada 3 perkara. Apa dia? Anak yang soleh, amal ke ilmu yang yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan kepadanya. Lagi tu apa dia? Sedekahun jariyah. Jadi al-mal wal banun, al-mal tadi apa dia punya solusi dia? Banyakkan sedekah jariah. Tak nak jadi fitnah kepada kita punya harta ni, kena banyakkan sedekah jariah. Ini solusi yang Nas bagi terhadap fitnah yang dibangkitkan oleh Nas tu sendiri. Okey, kemudian lagi apa? Yang kedua tadi apa? Anak, kan? Anak, al-malu wal banu, anak aku ni, anak adalah satu fitnah di atas dunia. Jadi Allah bagi Nabi bagi solusi apa dia? Anak ni kena buat apa? Wa walidun solihun yad'u lahu. Kan? Jadikan anak tu sampai dia mendoakan kita. Mendoakan kita ke mana kita mati.
Okey, jelas? Okey, jadi nak kata kat situ, ini antara konsep ataupun huraian macam mana kita nak jadikan anak tadi tu soleh. Nampak? Ni kaitan dia bukan saja sebut Okey. Jadi nak kata kat sini pertama sekali yang diletakkan oleh Imam Syekh Solah, dia kata masuk wa'zu ataupun masuk peringatan ni adalah zajrun muqtarinun bitakhwif. Satu cegahan, usaha-usaha mencegah yang anda betul apa? Yang disertai dengan ancaman. Ancaman, takhwif, takutkan kan. Mainlah lagi api tu. Mainlah lagi. Tu adalah takut takhwif secara majazi. Kalau takhwif hakiki, kau jangan main api. Tu takut terus kan. Okey. Jadi nak kata kat situ. Tu adalah takhwif, perbuatan takhwif. Cuma ada dua lah, hakiki atau majazi. Dan kalau nak tahu, kalau dalam hudud pun ada perbahasan ni, zijran wa rid'an. Tak dengar? Kan? Hudud tu maksud zajrun kat sini, zajrun ni hanya untuk diri. Bila kita tahu ilmu tadi tu, bila kita tahu kita terima nasihat ke apa, hanyalah manfaat untuk diri. Adapun sebab apa hudud disebut zajrun rid'an, sebabnya rid'an ni adalah untuk cegah orang lain juga daripada buat. Masyarakat lain juga daripada buat jenayah tersebut. Jelas? So itu beza dia. Zajran hanya untuk diri sendiri, untuk pelaku sendiri kan. Orang yang kena hudud tu memang takkan buat dah kan. Pertama. Kemudian yang kedua adalah ridaan, iaitu masyarakat sekeliling yang nampak hukuman hudud tadi tu, dia juga tak buat. Tu saya cegah dia. Masuk ridaan kat situ. Tapi kat dalam ni, dalam Syekh Solah punya kitab ni, dia tulis zajrun, iaitu untuk diri sendiri. Kemudian Syekh Solah juga sebut, innana la na'rifu syai'an an ibnihi. Kita tak tahu apa-apa pun tentang anak dia. Jangan palatau, jangan suka-suka hati kata dia tahu siapa sebenarnya anak Luqman ni. Nama sekali kan. Nama dia sekian-sekian, Naufal nama ni contoh. Kan? Tak ada. Benda tu tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam mana hadis sekali pun. Kan? Kemudian tak tahu nama, kita juga tak tahu berapa umur dia ketika mana dia dinasihatkan ni. Ya bunayya la tusyrik billah. Masa ni umur dia 63 tahun. Sama dengan umur Nabi wafat. Jangan dipercayai. Sebab tak ada pun nas yang kata tentang umur dia. Pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita pun tak tahu akidah dia macam mana. Kita pun tak tahu sama ada anak dia ni betul-betul Islam ataupun sebenarnya dia kafir. Bapak dia datang, dia nasihatkan. Kan? Jelas? Kita pun tak tahu benda tu. Dan kita tak boleh juga tuduh dia musyrik. Mungkin dia Islam. Benda tu tak diterangkan oleh nas. Dan kita juga tak ada maklumat. Tak ada maklumat bahawa sama ada anak Luqman ni dia terima ke tak nasihat ayah dia. Mungkin lepas dia dengar nasihat ayah, dia tampar ke ayahnya, sepak ke ayahnya, malah nak dengar aku. Kan? Kita tak tahu maklumat tu. Ataupun dia makin soleh ke apa, taat ke. Benda tu tak ada maklumat tentang tu. Sebab apa tak ada maklumat tentang ciri-ciri anak Luqman ni, perkara sam'iyat ataupun bukan? Perkara sam'iyat ataupun bukan? Perkara sam'iyat, perkara yang ghaibiyat. Maka perkara ghaibiyat dan juga sam'iyat ni kita hanya tahu daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey. Okey tak? Okey. Kemudian seterusnya satu dalil, satu ayat dalam surah Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nak kata kat situ, Islam telah mewajibkan seluruh seluruh mak bapak pula, seluruh ayah-ayah untuk menasihatkan, untuk memberi peringatan, untuk membimbing semua anak dia, abnaihim. Ini antara ayat yang menunjukkan wajibnya seorang ayah tu tak mengabaikan anak dia. Tak mengabaikan anak dia. Okey. Jadi inilah antara peranan ketua keluarga kan. Ketua keluarga antaranya adalah membimbing keluarga tersebut daripada masuk ke dalam api neraka. Ini antara dia. Kemudian seterusnya Syekh juga sebut dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana Syekh sebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Furqan ayat ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Jadi yang sebelum jadi bapa-bapa ni tak boleh ke doa ni? Boleh. Sebabnya kita doa juga zuriat-zuriat kita, zuriat-zuriat mak ayah kita semua
betul-betul ni ya member. Terus dikurniakan daripada keturunan yang baik-baik belaka, menjadi penyejuk mata. Jadi ni antaranya yang disebut tentang wa'zun tadi. Jadi wa'zun tu juga bukan sekadar menasihat, bukan sekadar membimbing, tapi antaranya adalah doa. Kemudian yang kelima, tanggungjawab seorang ayah tu kita kena tahu ada 5 kat sini yang saya sebut: memberi peringatan, menasihati, membimbing. Tengok poin dia, ada satu poin tu. Syekh sebut wa ayyansihuhu wa yuwajjihuhu wa alla yamillu min zalik bal yastamirru alaihi kullu ma sanahtu lahul fursah. Setiap kali ada peluang, nasihatkan. Setiap kali jumpa, nasihatkan. Jangan sampai ada tu Syekh sebut lagi. Wala ya ta'allal. Aku ni hari-hari kerja, aku ni hari-hari berjuang, aku ni hari-hari tembak turut. Kan? Jadi aku tak sempat pun nak jumpa anak aku, nak nasihatkan anak aku. Jangan beralasan. Ini yang disebut oleh Syekh Solah. Wala ya ta'allal. Jangan beralasan. Tak ada alasan. Aku banyak komitmen, aku banyak kerja. Aku ni kau tahu syarikat aja aku ada 3 syarikat aku nak kena uruskan. Aku jadi penasihat bank, ada 3 bank aku jadi penasihat syariah. Jangan. Benda tu tak dituntut dalam Islam. Islam kata, bila Islam sebut ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kena cari peluang untuk menasihatkan semua keluarganya. Kena ada satu slot, satu masa, selalunya lepas maghrib kan. Kalau kita kat sini, siapa keluarga kita? Anak okay, ahli baik kan, ahli baik kita, itulah keluarga kita. Jadi jangan sampai busy macam mana pun ahli baik buat tak tahu ahli baik jadi apa kat rumah, biarkan je. Jangan kan. Kena juga ada satu waktu yang disebut sebagai me time kan. Tahu me time tak tahu, Cah dia selalu hilang. Okay, jadi me time seorang-seorang kan. Janganlah ada budaya yang lepak kedai seorang-seorang sedih tengok sendu kan. Bawalah ahli bait kan. Ahli bait ni yang mana-mana free, bawa sekali. Kalau kat rumah tu selalunya kalau lepas maghrib nak masak ke apa, makanlah sekali kan. Ya ni benar. Okey. Jadi nak katanya kena ada satu masa untuk kita ni, ada satu slot ataupun peluang untuk kita sama-sama memperingatkan antara satu sama lain. Jelas? Jelas ke? Nampak sangat dah kau tak buat selalu ni. Okey. Wala yu'allaku ajrahu ala tilkal istijabah. Jangan kita sekadar menilai orang ni respon dengan dakwah aku, orang ni respon, orang ni bagus, jom makin berubah dengan nasihat aku. So kita kata itu adalah daripada aku. Itu adalah daripada tu aku yang nasihat dia dulu tu. Kalau tak jadi macam budak sekarang ni. Jangan. Berapa ramai yang cakap macam tu kan dekat masyarakat kita. Dan jangan juga kita kefutur bila kita kata, tengok aku nasihat dia ni tak jadi pun, keras kepala juga, tak nak dengar pun cakap aku. Ini memang Allah dah tutup hidayah untuk dia. Jangan pula jangan terlampau hulu dalam kita meneliti terimanya dia dengan nasihat kita, dan jangan juga kita hulu dalam dia menolak segala nasihat-nasihat kita. Jelas? Adapun benda-benda tu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggungjawab ayah untuk menasihat ni adalah satu wasilah untuk ketika mana kalaulah taklifan tu, kalau disoal di akhirat nanti, dia hendak diberi azab di hari kiamat nanti, dia tidak dipertanggungjawabkan ke atas dosa-dosa anaknya tu. Jelas? Itu disebut dekat dalam kitab kitab Qasas Sabiqin. Kemudian seterusnya, kita masuk pada ni, kita akan masuk sikit lah pasal apa inti-inti pesanan, inti-inti peringatan yang diletakkan oleh Luqman kepada anak dia. Jadi pertama sekali kita kena tahu Luqman dia bagi segala nasihat ni, dia ada 4 aspek. 4 aspek yang disentuh. Pertama sekali tentang iman, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang akhlak, yang keempat tentang dakwah. Soalan dia, 4-4 ni perkara usul ke furuk? Perkara usul ke furuk? Usul. Sebab apa usul? Perkara sawabit ke perkara mutaghayyirat? Dan kalau usul mutaghayyirat. Kalau usul sawabit. Kalau sawabit berkaitan dengan apa? Sudah. Apa yang membezakan mutaghayyirat dengan sawabit? Dah sebut dah. Usul dengan furuk itu sebab boleh. Sebab dia usul, dia furuk. Apa dia? Ayat yang zonni atau dilala, ayat yang qat'i atau dilala, qat'i atau subut adalah
sawabit. Perkara sawabit. Satu je dalil dalam 4 jenis dalil tu kan. Yang belajar tadi pergi fiqh usul tak? Fiqh usul tu kan. Satu je dalil yang memang menunjukkan kepada sawabit. Iaitu bila mana dia diturunkan dalam Quran ataupun hadis-hadis yang mutawatir. Kan? Zoni itu subut. Dan juga dia juga zoni itu dilalah, iaitu makna dia tu hanya pada satu makna saja, tak boleh ditakwilkan dengan yang lain. Aqimis solah, solah tu maksud dia kena istighfar saja, duduk dalam masjid istighfar, settle aqimis solah. Betul ke tak? Tak betul. Jadi solah kat situ tak ada makna yang lain. Solat ada tak ulama khilaf? Tak ada. Mana solat kat sini lain. Ada tak ulama khilaf? Yang berbeza ya pada lugawi, istilahi. Tapi kita ambil sekarang ni hukum. Bila kata hukum, pada mana kita nak ambil? Pada istilahi. Jelas ke tak? Okay. Tak ada khilaf pada ulama, maka ianya menunjukkan kepada zoniyatu dilalah. Jadi semua 4 perkara ni, perkara iman, perkara berkaitan dengan ibadat, perkara berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan dakwah, semuanya adalah perkara yang sawabit dalam agama. Habis tu Ustaz, ada tak furuk-furuk dekat dalam ni? Semua ada furuk. Semua ada furuk juga. Semuanya perkara ada furuk. Dalam ibadah ada furuk, semua ada furuk. Akhlak je tak ada furuk. Dakwah ada furuk dia. Macam tadi kan, uslub dengan wasilah, semua tu adalah furuk. Jadi ala kulli hal, nak kata kat sini semua ketujuh nasihat yang diberikan ni adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan sawabit tadi. Perkara yang berkaitan dengan benda-benda usul. Jadi pertama sekali apa? Amarahu bitauhidi wal imani billah wa nahahu 'anil syirki wal kufri wa bayyana lahu dararish syirki wa khatrihi. Jadi nak kata kat sini memang kena mentauhidkan Allah serta beriman kepadanya, menjauhi segala perkara-perkara syirik, perkara-perkara kufur, dan juga bayyana lahu darar syirk, dan kena terangkan juga apa darurat ataupun apa mafsadah-mafsadah bila orang tu buat syirik, berbuat syirik. Benda tu kena terangkan. Sebab hakikatnya zaman sekarang tersebar tak kesyirikan? Sebar tak? Gunung Jerai disembah, contoh kan, gunung-gunung disembah, pergi buta, dah buta, sembah lagi kan. Jadi benda-benda syirik tu berlaku. Dan kena faham perkara-perkara syirik ni, kita tak kisah kalau perkara syirik ni ataupun perbahasan ketuhanan ni dia hanya semata-mata dalam kitab. Perbahasan ketuhanan, perkara-perkara syirik tadi tu dibahaskan dalam kitab, buka tutup, dah tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang, perkara-perkara yang berkaitan dengan falsafah ketuhanan, falsafah pemikiran, perkara-perkara yang berbentuk falsafah yang meleweng daripada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala ni dah jadi satu aturan. Faham? Kita paling takut bila benda falsafah tadi tu dia dah jadi satu aturan. Kan? Dah jadi satu aturan. Dan kita kena tahu apa contoh dia? Semua itulah gagasan yang kita pernah belajar. Kan? Liberalism, secularism, tu semua adalah falsafah yang asalnya idea tulis dalam buku saja mula-mula. Tapi bila nak dibawa ke dalam dunia Islam melalui Hellenistik lah apa semua tu kan? Jadi masa tu mulalah bercelaru umat Islam. Sebab tu dulu kita pernah dengar kan, kenapa ada ulama-ulama kata tak boleh belajar ilmu kalam, tak boleh nak belajar dengan ilmu-ilmu falsafah. Siapa yang belajar zindik? Nak dengar tak? Imam Syafi'i sendiri mengharamkan siapa-siapa belajar tentang ilmu kalam. Sebab wakil masa tu adalah sebab apa? Orang Yahudi sendiri, orang dunia barat ni, tak kira lah masa tu Yahudi ke Rom ke Parsi ke, mereka cuba untuk membawa perkara tersebut dalam dunia Islam. Dan wujudnya mazhab fiqah, rasa-rasa mazhab fiqah ni wujud kat mana? Dulu mazhab pertama. Mazhab apa yang wujud mula? Mazhab Syafi'i ke? Mazhab apa mula yang wujud? Mazhab Hanafi wujud kat mana? Kat mana? Sudah, tak ada tasyrik ni bos. Mazhab Hanafi wujud dekat Iraq kan? Dan Iraq ni kita tahu madrasah Ra'yi ke madrasah hadis? Ra'yi. Kenapa Ra'yi yang mula-mula timbul mazhab daripada madrasah hadis? Sebab masa tu umat dah sangat seleweng dah, sangat-sangat celagu dah masa tu kan? Bila mana falsafah ketuhanan ni mula dah dibawa kat dalam Iraq masa tu.
dalam Iraq masa tu. Maka bergelumang orang masa tu daripada segi akidah je, fiqh je. Orang dah mula solat ni hanya pakai niat. Solat ni hanya pakai niat. Contohnya apa lagi? Tak ada masalah kita ni. Macam-macam lah, macam-macam. Kan? Masalah-masalah akidah yang sekarang berlaku sebenarnya. Sebab tu kita tak pelik. Bila masalah akidah tadi tu, yang mula-mula kita tengok alah biasa-biasa, fatwa-fatwa biasa-biasa je. Tapi masalahnya last sekali nanti orang kejap lagi dari sekarang ni dah jadi al-mazhabiyah. Betul? Orang dah tak percaya mazhab. Sebab hakikatnya mazhab itu ditubuhkan adalah untuk menyelesaikan masalah pemikiran, menyelesaikan masalah umat Islam. Umat Islam yang dah terlalu banyak kebobrokan yang berlaku. Kan? Dari semua aspek. Jadi sebab itu pertama sekali Syekh sebut kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Isu sekular ke, isu liberal ke, isu pluralism ke, materialistik ke, semua tu berkaitan dengan akidah. Kalau betul-betul lah kita belajar Tauhid 20 kan, kita belajar Tauhid 20 tu sendiri, wahdaniyah, apa lagi, sama, basar, semua tu kita kaitkan dengan masalah pemikiran semasa, confirm lah kita punya perbahasan Tauhid 20 tak bosan orang dengar. Jelas ke tak? Jelas ke tak? Sebab hakikatnya perbahasan 20 tu orang sekarang kan, dia duduk kat depan, dia bentang tentang Tauhid 20 tu, sifat-sifat 20 Allah tu, mengikut keadaan ataupun masalah semasa 1400 tak tahu bila punya masalah. Betul ke tak? Betul ke tak? Macam-macam kan, nak kata macam tu kan. Bila mana kita doa tak disebut, orang tak yakin Allah ni hanya tempat berdoa. Kita sebenarnya kena tahu dalam agama-agama lain sebenarnya bawa kebenaran kan. Nampak macam betul lah, agama lain pun semua nak benar, nak masuk syurga. So semua insya-Allah semua benar-benar berlaku. Pluralism. Dia tak yakin dengan sifat Allah yang apa? Sifat Allah yang mana? Wahdaniyah tu dia dah fail dah. Meyakini Allah tu hanya Tuhan yang satu, syariat tu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah fail kat situ. Wahdaniyah tu. Nampak? Jelas? Jelas ke tak ni? Okey. Jadi nak katanya kat situ, masuk tauhid kat sini jangan kita sempitkan hanya semata-mata kitab akidah. Kita kena tengok juga masalah-masalah akidah tu puncanya dari mana? Puncanya dari mana? Falsafah Yunani yang dulu-dulu tu, yang dibasuh dulu barat, semua tu kena kaji. Sebabnya apa? Itulah antara hilang dah. Tadi ada tadi. Mana dia? Mana kau? Okey. Macam tu kan. Okey. Nah katanya itulah antara punca, macam itulah antara zaman di mana kecelaruan umat Islam tu dah berbagai-bagai dah, daripada ibadah dia, daripada akhlak dia, semua dah rosak dah masa tu dekat Iraq masa tu kan. Sebab itu masuk tauhid kat sini betul-betul kita kena budayakan tauhid sampailah orang yakin syirik itu bukanlah satu perkara yang baik dalam agama. Sekarang ni orang tak ada masalah kan. Sebab tu ada ulama sebut nak tentang dua orang ni, tapi sebenarnya kedua lagi bahaya kan. Seorang buat bid'ah, seorang buat maksiat. Bid'ah ni kalau dibuat kan, maksiat ni kalau dibuat, orang kalau buat macam mana pun dia akan tahu benda tu salah. Bila kita tegur apa semua, dia rasa bersalah, dia rasa okey nantilah aku ubah. Dia tahu benda tu salah. Tapi masalah orang bid'ah ni, orang yang tak ikut saluran agama ni, orang yang terpengaruh dengan falsafah-falsafah yang ada zaman sekarang ni, dia tak rasa benda tu jahat, dia tak rasa benda tu buruk. Dan inilah golongan yang paling kita kena hadapi bila kita balik misal ni. Cuba tanya orang yang pergi gunung jerai ke apa, dia rasa bersalah benda tu? Tak rasa bersalah, dia ada hujah dia. Betul tak? Kan? Tak nak solat ke, tak nak apa ke, semua tu dia rasa bersalah sebab benda tu maksiat. Tapi beza dengan orang yang buat bid'ah ni kan, dia tak rasa bersalah pun benda tu. Jadi benda-benda sini macam ni perlu dihapuskan melalui daripada satu je nasihat Luqman ni, iaitu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Last. Okey, itu realiti zaman moden yang kita nak kaitkan. Kemudian yang kedua, ausahu biwalidayhi, iaitu Nabi sebut Luqman sebut pada anak dia kena buat baik pada mak ayah. Wa khassa ummuhu bizikri. Dan Nabi Luqman ni dia kata khususnya kepada siapa? Mak dia, ummuhu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu abuhu. Betul tak? Ummuhu. Nak katanya Luqman dia mengkhususkan kepada mak.
Sebabnya apa? Nanti kita tengok. Sebab itu nanti kita tengok dah. Sekarang nak cakap kan. Sebab itu hadis yang mula-mula dah sebut tadi kan. Ketika mana Nabi terangkan, malaikat Jibril datang kat Nabi, dia terangkan tentang iman, ihsan, iman, Islam, ihsan. 3 kan. Dia terangkan, dan dalam hadis yang kalau tengok hadis sepanjang, kat bawah tu dia tanya pula dekat malaikat Jibril, kau cakap kat aku, kau bagi tahu aku tentang saah, kan, tentang kiamat. Jadi malaikat Jibril kata apa? Aku hanya tahu apa yang aku tahu, dan mungkin orang tak. Jibril kata orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Macam tu. Kan? Kemudian dia kata, okey, cuba kau bagi satu, Nabi sebut, cuba kau bagi satu amarah dia, satu tanda-tanda dia. Maka antara yang dijawab oleh malaikat Jibril, maksud tu apa dia? Antali dal ummata rabbatiha, kan? Iaitu seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, kan? Adakah semua konteks hadis ni hanya semata-mata pada hamba perempuan? Disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani masa dia syarah hadis ni, disebut hadis ni dalam Sahih Muslim, kan? Dia ada sebuat satu apa kitab Ibnu Hajar? Tak ingat. Okey, jadi nak kata dia syarah hadis ni, dia kata ammah tadi tu bukanlah semata-mata pada hamba perempuan, tapi nak bagi tahu realiti akhir zaman, mak akan jadi macam hamba, anak akan jadi macam raja, macam tuan. Puncanya daripada apa? Macam mana anak tiba-tiba jadi tuan, keluar-keluar jadi tuan? Hei mak, tak ada. Ada tak? Tak ada. Dia melalui fasa-fasa pembinaan tu yang salah. Sebab tu menipu kalau orang kata mak dengan ayah kena bekerja 2 orang. Tak ada masalah kerja, tapi kena faham, kena tahu, kena ada madrasah kat dalam rumah dia. Masalahnya sekarang ni, realiti zaman moden menuntut untuk mak ayah dua-dua kerja ataupun seorang je kerja. Dua-dua kerja. Itu masalah zaman sekarang. Kita sendiri kan. Kita sendiri pun belum tentu boleh membuatkan isteri kita ni tak kerja, jaga anak kat rumah, kita seorang kerja. Yakin tak? Siapa yang yakin? Dalam keadaan inflasi zaman sekarang, duit jatuh sana sini, RM50 tak penuh-penuh bakul. Dulu RM50 penuh trolio. Sekarang bakul pun tak penuh. Betul ke tak? Jadi nak kata kat situ, inilah realiti zaman moden. Dan benda ni memang berlaku. Anak-anak tak jadi anak-anak tak jadi anak yang taat kepada mak ayah disebabkan didikan mak ayah tu tak cukup. Pertama. Dan realitinya didikan mak ayah tu tak cukup disebabkan kos sara hidup yang tinggi, macam-macam perkara yang berlaku kat akhir zaman ni. Dan hakikatnya perkara yang berlaku akhir zaman ni, yang kaya makin kaya, yang miskin makin kaya, makin miskin. Laju. Benda tu berpunca daripada sistem pemerintahan yang celaru. Jadi jangan suka-suka kita kata, bab-bab pentadbiran, bab-bab politik ni kita tak perlu masuk campur, tak perlu belajar. Inilah sebenarnya yang membentuk anak-anak kita satu masa nanti. Sebab tu yang pertama sekali, yang kedua dia kata mentaati ibu bapa. Sebab apa? Akhir nanti anak-anak sendiri akan jadi tuan kepada mak dia. Hasil daripada politik yang celaru. Politik Islam penting ke tak? Siapa yang rasa tak penting, kita kena tahu. Sebab itu kita kena belajar siasat syariah. Siasat syariah ni dia bukan semata-mata mengurus diri, dia juga mengurus negara. Betul ke tak? Mengurus segala mafsadah, maslahah dalam negara. Jadi nak kata kat situ, cuba fikir balik macam mana kalau kita sendiri tak belajar tentang pentadbiran tu sendiri, macam mana kita nak jadi nasihat kepada sultan? Macam mana ulama-ulama dulu boleh berperanan sebagai penasihat kepada sultan sedangkan dia bodoh dalam politik? Nampak tak? Nampak kan? Jadi nak kata macam tu kan? Memang kita sebagai orang yang paling bergelumang dengan ilmu-ilmu Islam ni, memang kita orang pertama ke depan kena tahu isu-isu politik, kena tahu kebobrokan politik ni. Sebab hakikatnya hadis-hadis akhir zaman yang Nabi sebut majoritinya berpunca daripada masalah pentadbiran. Jelas? Mujahiduddin Aibak
Izzuddin Abdul Salam. Siapa lagi? Ulama-ulama menjadi penasihat kepada pemerintah. Imam Nawawi sendiri pun, sekalipun. Satu masa dia kata, jangan kau ambil harta-harta rakyat sebelum kau habiskan harta-harta istana. Itu siasat syariah. Dan itulah membuktikan Imam Nawawi bukan semata-mata ngaji kitab Turah sahaja. Imam Nawawi juga power buat politik. Sebab tu dia boleh nasihat sultan. Macam mana kita yang balik Malaysia nanti tak tahu apa-apa politik, tak tahu isu-isu politik, kita sendiri nak jadi penasihat kepada menteri-menteri yang ada. Ada yang ada kat kawasan kita. Nampak? Penting tak? Pentingnya belajar ilmu politik. Dan sebenarnya bukan apa, dia punca daripada tadi tu, pada mak ayah tadi. Daripada mak ayah tadi. Sebab sedih lah dengar, kalau orang selalu cakap mak ayah kena kerja lah, kita selalu cakap benda-benda tu, tapi kita tak kaji punca dia dari mana-mana kan? Kita tak kaji punca-punca tu. Dan sebenarnya punca-punca tu berpunca daripada atasan. Dan berlakulah kedua ni. Sebab itu disebut kat sini, wa yulahis anna hazil wasiyatu bil walidain akhlaqiyatu istimaiyah. Sebabnya perkara Luqman suruh untuk taat kepada mak ayah ni bukanlah satu semata-mata usriyah pada keluarga saja, tapi sebenarnya ianya pada istimaiyah, pada masyarakat, mujtama'. Kan? Dan itulah kita kena faham sebab apa Syekh sebut tadi tu. Sebab tadi yang kita dah hurai tadi kan, bangkit, berkait-berkait. Jelas? Okey. Kemudian yang ketiga, ni sebut juga kat dalam ni, sebut tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Satu masa mak dia kata, "Weh, kau tak payahlah ikut Islam tu." Contoh kan, contoh. Jangan tanya, jangan tengok teks dia macam tu. Ni yang nak bagi senang faham je. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia jumpa mak dia suruh dia murtad kan. Bila dia murtad, Sa'ad bin Waqqas nak murtad tak? Tak nak. Jadi dia cakap kat mak dia, "Aku tak nak murtad pun." Jadi mak dia buat apa? Dia ugut nak bunuh diri dia kan? Dia ugut tak nak makan, dia ugut nak jemur tepi tengah-tengah gurun dan sebagainya. Jadi apa Sa'ad bin Abi Waqqas sebut? Dia kata apa? Kalau kau diberi 100 nyawa sekalipun dan kau cuba bunuh nyawa tersebut, aku tetap tidak akan meninggalkan jalan perjuangan sedang aku jalani. Kan? Aku tak akan tinggalkan agama yang sedang aku anuti ni. Nampak? Jadi nak kata kat situ bukannya Sa'ad bin Waqqas nak katanya dia derhaka kepada mak dia. Tapi nak bagi tahu dia sendiri pada bab akidah dia kena pertahankan betul-betul. Sampai mati sekalipun kena bunuh mak ayah, kena pertahankan betul-betul. Adapun dalam bab-bab kemasyarakatan dia kena faham tak? Dia sebenarnya macam ni, ada dua. Dalam bergaul dengan orang bukan Islam ni ada dua. Sama ada kemasyarakatan atau keagamaan. Dalam keagamaan ni yang kita memang kena tegah kau. Jangan ikut ritual dia. Mak ayah walaupun macam tu, sembah-sembah tu kan, kita jangan ikut. Kan? Tengok patung kat rumah banyak-banyak, kita jangan duk malam-malam, "Weh, macam best mak aku je." Buat. Jangan. Kan? Itu adalah perkara keagamaan. Oh, kau suka Amir Faris. Okey. Jadi dia kata kat situ kan, jangan ikut bab keagamaan. Tapi ada pun bab kemasyarakatan, bagi bantuan, buat baik, cucikan rumah dia dan sebagainya. Isu-isu tu semua bab kemasyarakatan memang kita dituntut untuk buat baik walaupun berbeza agama. Jelas? Kemudian yang ketiga, iaitu yu'arifu Luqman ibnahu 'ala Allah, iaitu Luqman mentakrifkan ataupun memberitahu kepada anaknya tentang Allah. Dan apa yang dikhususkan pada ini adalah pada ilmu Allah, kan? Ilmu Allah. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin, kan? Disamakan dengan biji sawi. Biji sawi ni kalau letak atas penimbang berapa kilo? Tak ada nilai lah. Tak ada nilai. Ringan sangat kan? Ringan sangat. Letaklah atas mana-mana sekalipun. Kan tahu bakery kan? Kalau bakery tu ada dia punya penimbang kan? Tak tahu. Lopet. Nampak sangat tak pernah buat donat. Okey. Jadi nak katanya, yang tu yang boleh detect sikit-sikit pun, biji sawi tu pun takkan, dia akan kosong juga. Nak kata ringan sangat, nak kata seolah-olah tak ada. Dan nak kata kat situ, biji sawi itulah, itu je lah ilmu Allah yang bagi pada kita. Sedangkan ilmu Allah tu seluas daripada dunia dan seisinya. Kalau kita tengok sampai satu rangkap yang Syekh Solah sebut dalam 628 ni, Syekh sebut wasadaqa man qala innallaha yara wa yasma' dabibun namlah sauda. Sampaikan Allah ni sendiri dia boleh mampu melihat, mampu mendengar tapak kaki dabib, tapak kaki semut-semut hitam di atas gurun-gurun yang gelap. Gurun gelap kita nampak semua tak? Kawan kita pun kita tak nampak kan?
Orang kita pun kita tak nampak. Kan? Sila-sila kita nampak kopiah, apa benda terbang tu. Kan? Dan katanya kalau kita pun tak nampak. Ini apatah lagi semua hitam. Dah lah semua hitam, dalam gurunnya gelap. Memang tak nampak. Tapi Allah mampu tak lihat benda tu? Allah mampu. Dengar pakai kaki dia pun Allah mampu. Jelas? Nak katanya ilmu Allah tu. Kan? Dan siapa yang tak yakin dengan ilmu Allah ni, confirm dia akan ambil celup daripada hikmah ataupun kebijaksanaan orang-orang lain. Termasuklah siapa-siapa sekalipun, Joe Biden ke Bill Gates ke. Siapa yang cipta iPhone? Kau tahu tu tak tahu kan. Mark Zuckerberg ke? Mark Zuckerberg? Facebook. Sedih tu. Okey. Jadi nak kata kat situ, bila kita tak yakin dengan ilmu Allah, ilmu Allah ni masuk dalam Tauhid 20 ke tak? Masuk ke tak? Akibat daripada kita tak yakin daripada ilmu Allah tu menyebabkan kita akan lebih minat kita untuk mengambil ilmu-ilmu daripada orang yang selain daripada orang-orang yang tak rujuk kepada Quran, kepada ilmu-ilmu Islam. Okey, kemudian yang kelima. Keempat tak ada tau. Kat dalam ni typo. Topak baru keempat kelima juga kan. Semua tobak tu tak ada jatuh. Terus pantai jatuh kan. Terus kolam bagus. Tapi wallahualam, ni cetakan ni dia ada typo sikit. Jadi yang keempat sebut tentang ya bunayya aqimis solah, iaitu tunaikan solat. Nak kata kat sini pentingkan ibadat, jaga ibadat solat, khususnya solat. Nak bagi tahu kat sini, inilah satu-satunya silah ataupun hubungan yang menguatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bab kata orang Melayu, wahai pemuda, carilah kekuatan melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Asal saya senyum. Nak dengar aku ni? Siapa yang nak dengar, beruntunglah dia. Kan? Jadi nak kata kat situ, kan? Macam mana kita nak cari kekuatan sedangkan kekuatan yang Allah bagi tu kita sendiri tidak cari, kita sendiri tinggalkan. Kan? Jadi nak kata itu antara ibadah yang betul-betul menchannelkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang keenam tentang amruhu bid-da'wah ila Allah min khilalil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, iaitu kena dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan segala perkara yang mungkar. Kan? Mana dia punya ayatnya? Ya bunayya aqimis solah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kan? Jadi kat situ kena dakwah. Jadi apa kaitan antara anak tak sempat tulis dalam slide. Beruntunglah siapa yang datang yang dengar nanti. Okey. Apa kaitan? Saya sebut juga kat sini. Apa kaitan antara dakwah dengan solat tadi? Kan? Kita tengok kat muka surat sebelah. Kat bawah tu ada 628 tu. Wa hunaka laftatun latifatun. Lepas Allah sebutkan amar ma'ruf nahi munkar ni selepas solat. Sebab apa? Solat ni dia yattasi bi rabbih. Dia ni mengaitkan seseorang dengan Tuhan dia. Wa yastamid minul quwwah wa jar'atu was-sabat. Daripada solat ni lah juga dia akan mengekalkan pendirian seseorang, sabat. Mengekalkan. Kalau nak kena jumpa dengan musuh pun dia boleh, tak ada masalah. Nak kekal dalam posisi dia. Sebab apa? Solat dia. Dia jaga solat dia. Kemudian wabis solatu tazawwadu bizadil imani, dia juga menambah bekal-bekal keimanan, bekal-bekal rohani untuk dia ni berdakwah, untuk menasihat orang. Orang yang tak boleh nasihat, orang yang memang ada kelemahan dalam bab solat, confirm dia takkan ada kekuatan ni. Nampak tak? Jelas tak? Dia nak bawa, dia tahu benda tu benar, benda tu betul, dia nak tegur tu benda yang betul. Tapi bila tak ada kekuatan, kena tengok balik daripada amal fardhi dia tu macam mana. Tu satu. Dan kaitan yang ketiga, itu yang kedua tadi. Kaitan yang ketiga, la yardamuka wa la yuqabbilu bihi fayanha anhu. Maka kerja-kerja nahi munkar juga dia mempunyai kekuatan untuk melarang orang buat munkar hasil daripada solat dia. Kemudian solat dia juga yajibul ma'ruf wa ya'maru bihi. Solat ni jugalah yang menyebabkan dia ni membuat kebaikan dan dia suruh orang-orang sekeliling ni buat juga kebaikan. Faham tak?
Tak ada lagi orang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Weh kau celaka, termaki. Ada tak? Contoh Astagfirullahaladzim. Contoh, tak ada lagi. Dia akan paling kurang lepas solat dia akan panggil baik-baik. Weh, kau hajar betul lah. Sini jap. Dia akan baik. Tak ada tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi. Kau hajar sepak kawan dia sebelah kan. Aku dah lama bengang dengan kau ni. Tak ada kan. Dan katanya solat tadi tu juga dia juga membimbing diri dia untuk tidak melakukan kejahatan. Kemudian seterusnya innas solah indama tuaddi ala tariqatir rasul. Ketika mana dia ni buat mengikut apa yang Nabi buat. Maksudnya apa? Kena khusyuk. Kena betul-betul tak ingat. Ni kalau dalam solat pun dia memang dah dendam. Memang tak mustahil dia buat macam tadi kan. Kawan aku pagi tadi dia lempang aku, lepas tu dia ada kat depan. Kau hajar tu, kau tengok lepas solat sekejap lagi. Tu bukan cara Nabi. Itu bukan cara Nabi. Nabi suruh khusyuk dalam solat. Ni kalau dalam solat awal-awal dia kata, lepas ni memang aku bagi salam yang nak sepak dia. Confirm lah dia punya hasil dia takkan macam Nabi punya. Jelas? Jelas. Okay, jadi nak kata kat situ min afdha'il wasilah, dan juga bila dia solat dia terfikir untuk buat kebaikan, iaitu dengan cara dia ya'mul bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dengan kewajipan-kewajipan dakwah tersebut. Fa iza lam tuthmir solah inda sahibiha samaratu dakwah wa nahsu fa innaha solah mayitah. Siapa yang tak ada langsung rasa dalam diri untuk amar ma'ruf nahi munkar, bila dia rasa tak ada nak buat benda tu lepas solat, maka tak payahlah solat. Betul ke tak? Salah. Kena cek balik solat dia tu betul ke tak ikut Nabi. Bukannya tak solat. Zaman sekarang orang cakap apa? Dah aku pun buat maksiat, macam-macam keburukan aku buat, aku dah banyak dosa, alang-alang banyak dosa, tak payah aku solat. Aku dah banyak sangat ketaatan. Aku kadang-kadang aku tengok aku, ya Allah, aku bangun malam banyak. Aku bangun malam banyak. Memang banyak aku bangun malam. Hitam doh dahi aku. Kan? Kemarin. Jadi aku kena buat dosa sikit lah. Aku kena pukul orang sikit, aku kena rompak orang sikit untuk aku kurangkan sikit pahala aku. Betul ke tak fahaman ni? Benda ni dah ada ke tak? Dah ada dah pun. Kan? Jadi jangan bila kita kata kita ni tak buat pun kerja dakwah, tak buat pun ketaatan kepada Allah, maka kita akan menjadi justifikasi untuk ni kita ni tinggal solat. Tak boleh pun. Sebenarnya kena cek balik solat kita adakah ianya mengikut jalan Nabi SAW. Dan solat ni juga menjadi kekuatan untuk kita ni buat amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ni kita tak kuat, kita rasa lemah, kita tak nak join aja, kita tak rasa. Jangan semata-mata fikir amar ma'ruf nahi munkar ni semata-mata ni tau. Semata-mata kena tegur orang beriktilat, kena tegur orang keluar malam. Bukan itu semata-mata. Kita balik Malaysia, kita tak buat benda tu. Yang paling penting apa dia? Nak nasihat pimpinan. Nak nasihat MBMB, nak nasihat kerajaan, nak menulis tentang benda-benda yang berkaitan dengan isu-isu politik. Biasa benda-benda tu, benda-benda yang berkaitan pentadbiran, kan? Maka benda-benda tu memerlukan kekuatan ke tak? Kekuatan. Kan? Kita jadi menteri agama, weh kau kena contoh kan, wallahualam kan. Tapi doa-doa lah kan. Satu masa kita dapat jadi mufti contoh kan. Datang pula kan, ada YB ni datang. Kalau kau keluarkan fatwa sekian-sekian, aku bagi kau 100,000. Sekarang 100,000 tu ada dalam bonet kereta kau. Kalau kau tak nak buat fatwa sekian, fatwa ni, aku takkan lepaskan kau. Aku akan kacau kau sampai mati. Masa tu menggugup kita kan. Saya akan keluar fatwa, buatlah satu kan. Misalkan contohnya. Jadi masa tu dia akan gugat keimanan kita. Dia tengok kekuatan iman kita macam mana kan. Kat Malaysia kita akan bertemu macam-macam. Tu satu. Kena pula orang yang dengki yang kita sebetul pasal masalah masyarakat. Habis dibomohnya, disihirnya kita. Ada tak? Ada. Itulah kekuatan kita daripada apa? Solat. Jelas? Okay. Kemudian yang ke-6 iaitu kena arsyiduhu ila sabri ala ma yusibuhu, ala ma sayusibuhu, wasbir ala ma asabak, iaitu sabar dengan perkara-perkara yang akan menimpa kita. Sebabnya apa? Disebut kat sini. Sebabnya hakikatnya bila kita ni mula mengajak orang manda'a ilallah, kita mula mengajak orang kepada Allah, kita mula menasihat orang, kita mula mengajak orang kepada makruf, kita mula melarang orang daripada maksiat dan juga munkar yang dia buat, fa innahu sayakun urdatal lil iza wal ibtila. Masa itulah dia akan jadi poin penting untuk jadi satu ujian, satu kesakitan untuk dia. Sebab tu
Haisu yaskharuna minhum wa yastahzi'un, iaitu mungkin boleh jadi dia ni akan dihina, dikeji. Wa yukazzibunahu, dan dia dirustai. Jangan kita ingat dusta-dusta yang biasa-biasa tau. Dusta-dusta yang Nabi kena ni sampai Nabi sendiri kata fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Nabi Muhammad sendiri rasa nak bunuh diri. Nabi sendiri rasa dah putus sangat dah. Aku tak tahulah apa nak jadi kat umat aku. Aku cakap tak nak dengar, aku sebut dia tak nak dengar, bahkan dimaki aku lagi. Maka kesakitan-kesakitan tu yang akan dilalui orang yang mendustakan Nabi tu. Dan inilah hakikatnya kepada atba'ul anbiya, orang yang akan mengikut jalan-jalan Nabi. Wa yadtahu dunahu. Dia akan ditindas, dihilangkan hak, dimasukkan penjara, dicekat segala kepentingan hak-hak kepada anak dia, isteri dia. Benda ni dah berlaku Pak Yusof kita sekarang ada kat mana? Kat Qatar. Tengoklah apa jadi kat anak-anak dia. Ada seorang dah meninggal, diseksa dalam penjara Mesir. Okey, wa yuzunahu wa yadribunahu, disakiti, dipukul, ditohmah, dan kadang-kadang yaqtulunahu, dan kadang-kadang dibunuh. Jadi kekuatan tu dapat daripada mana? Solat tadi. Fa iza lam yatazawwadu bizadis sabri, kalau kita tidak dibekalkan dengan keimanan sabar, fala yathbuta ala tariqihi, maka kita tak akan sabat dalam jalan ini, dan kita tak akan mampu untuk mendirikan kewajipan tersebut, dan kita tak akan mampu kita dah tak nak dah menasihat orang lain, dan kita akan menyebabkan kita ni yu'astar salamah warrohah wal uzlah. Baik aku tidur kat rumah, aku uzlah, aku duduk diam, aku duduk atas katil, lagi best. Nak ke kita jadi macam ni? Tak nak. Sebab itu ada dalam satu ayat Quran, apa ayat dia? Yang wasyuqah, apa? Lau kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'u walakinna ba'udas wa alaihimusyuqqah, tak ada wa, alaihimusyuqqah. Jadi nak katanya, kalaulah jalan perjuangan ini dekat, kita dapat kemenangan tu senang, kita hari ni kita dakwah pakai mic 5 orang okey, hari ni kita dakwah lagi 5 orang okey, ada 10 orang, ada 100 orang dalam masyarakat kita, ceramah hari ni insya-Allah 5 orang makin berubah. Kalaulah kita pandang macam tu, confirm kita akan ikut jalan dakwah Nabi, la tataba'u. Tapi hakikatnya jalan dakwah Nabi, kita kena tahu, Nabi dakwah 950 tahun sekalipun 5 orang, 10 orang je ikut. Itu hakikat dia. Hari ni dakwah, rasa-rasa seorang akan ikut tak? Tak ikut. Hari ni dakwah lagi 950 tahun berderetan. Hari-hari dakwah, siang malam kan. Nak tengok dalam surah Nur. Dia orang lagi lawan aku, dia orang lagi cela aku, dia orang lagi keji aku. Sanggup tak? Kita akan jawab dengan cara macam mana kita jaga amal fardi kita. Dia akan kembali pada itu juga. Jelas ke? Jadi sabar itu adalah silah, adalah satu kekuatan, satu senjata untuk orang mukmin. Ada juga kata-kata kan orang Melayu kan. Dia kata apa? Kekuatan itu bukanlah pada senjata, tapi kekuatan itu adalah pada kebijaksanaan. Tajul. Okey. Jadi nak kata kat situ, sabar ni adalah satu kekuatan yang sangat-sangat diperlukan dalam kita berjuang, dalam kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Zada imani rabbani, itu semua adalah tengok dekat dalam satu baris tu, yang Syekh Solah dia compile apa nak dibahaskan antara solat, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga apa lagi tu? Sabar. Inna solata hiyal ba'is 'alal amri wan nahyi. Iaitu solat itu adalah satu punca utama, satu pembangkit semangat untuk kita ni buat amar ma'ruf nahi munkar. Wa inna sabar, dan sabar ni pula adalah syarat yang menjadikan kita ni berterusan dalam membuat kerja dakwah tadi. Jelas ke? Jadi kalau kita ni hari ni solat, kita takkan lengkap untuk hari ni kita masalah dalam solat, dalam ibadah, maka kita takkan lengkap dalam amar ma'ruf sebab kita tak akan dapat kekuatan. Tapi masalah juga kalau kita ni dah ada solat, kita dah ada amar ma'ruf, tapi kita tak sabar, istijal. Pernah dengar perkataan tu kan? Asyik nak menang, tak kira lah uslub ke macam mana ke, torikah macam mana ke, dia tak nilai pun benda tu. Nak menang, kalau boleh mesyuarat untuk program tu, cukuplah
10 minit. Habiskan cepat. Sedangkan ada benda-benda nilai dakwah yang lain yang kita benda-benda dakwah lain yang kita tak nilai. Jadi benda tu akan jadikan kita tak sabar, yang menyebabkan satu masa nanti kita akan futur, kita akan jatuh. Jelas? Berat kan? Okey, dan yang terakhir ialah qaddama lahu tawjihat al-akhlaqiyah, iaitu jagalah akhlak jagalah akhlak daripada jagalah akhlak ketika mana kita ni berdakwah. Tak ingatlah pula. Okey. Jadi daripada sini kita kena tahu selepas ayat-ayat lepas tu dia menceritakan tentang akhlak yang kita kena jaga. Sebab hakikatnya anda tak ingat kalau Pak Hasan tu, ada Pak Hasan sebut kalau Arab dia tak ingat. Dia kata buku-buku yang disimpan di kalau buku-buku ni, buku-buku Islam, buku-buku apa yang berkaitan Islam ni hanya disimpan dalam maktabah. Dan orang kalau nak tahu kena baca. Adapun orang Islam ni adalah buku yang dibaca oleh orang-orang kafir ketika mana dia ni duduk dekat dalam masyarakat. Itulah ayat tu. Kan? Nak katanya sekali lagi, buku-buku Islam yang ditulis hanya akan disimpan di dalam maktabah. Dan kalau nak tahu dan jika hendak mengetahui isinya, kita kena baca, kena ambil, kena baca, kena pinjam dan sebagainya. Tapi adapun orang-orang Islam itu sendiri adalah buku-buku yang akan dilihat, yang akan dibaca secara tak langsung oleh orang kafir ketika mana dia berada di dalam masyarakatnya. Last, nak katanya memang kita kena jaga akhlak. Kita gedegor apa? Kita pumpang, tapi dalam masa sama akhlak kita tak jaga, kita punya peribadi pun orang tak suka, orang tak selesa, maka menyebabkan orang akan lari daripada kita kan, orang akan dengar. Orang akan lari. Kan? Orang akan lari. Dan antara item-item dia boleh tengok tu. Ada lepas-lepas tu, ayat-ayat lepas tu dia mengaitkan tentang macam mana cara kita nak jaga akhlak. Antaranya wala tusairu khaddaka linnas. Jangan belagak dengan orang. Jangan sombong dengan orang. Jangan sombong. Datang kat orang tarik muka, jangan. Walaupun muka tak handsome, senyumlah. Okey, wala tamshi fil ardi marha. Janganlah jalan tu asyik nak tahu cari poin orang je kerja dia kan. Tu maksud dia. Kena zuhud, kena takabur, kena tahu ada akaun dosa pahala ketika mana kita bergaul dengan orang. Kemudian seterusnya waqsid fi masyik. Jangan nampak tak? Ada tak? Waqsid fi masyik. Jangan kita ni takabur, jangan kita ni bila bercerita kemain, bila kita ni mana apa tadi? Salah dah. Bila kita ni berjalan kat mana-mana pun sekalipun, kita ni mengutuk orang dan sebagainya, benda tu tak diminta oleh syarak. Jadilah perjalanan-perjalanan kita semuanya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jaga sikap. Jaga sikap. Dan kemudian waghdud min sautik. Ini lebih kepada cara bercakap. Cara bercakap. Kalau dah kita hari-hari maki orang baru cakap sikit, kita duk troll dia kan. Kau ni body shaming semua kita buat lah. Kenapa? Kita buat. Jadi menyebabkan orang dah tak nak dengar cakap kita. Apa yang kita nasihat pun akan dibakul sampahkan. Nanti tengoklah. Ini syarah-syarah ni Ana rasa tak sempat, dah pukul 10 dah pun. Jadi ala kulli hal, inilah antara tujuan nasihat yang perlu kita jaga. Sebab antara itulah nak cakapnya, masalah anak muda sekarang ni pun macam-macam yang berlaku sekarang ni pun sebabnya dia orang tak jaga benda-benda ni. Budaya berdakwah tauhid yang membosankan, ni anak jujur terus. Sorry lah, minta maaf lah. Budaya-budaya kelas-kelas tauhid, kelas-kelas fiqh yang dianjurkan di surau-surau yang membosankan, menyebabkan anak muda ni tak nak dengar. Bila tak nak dengar, tak nak tahu adanya perbahasan ataupun masalah kritikal yang cuba diselesaikan oleh kitab tauhid dan juga kitab fiqh, maka dia rasa bosan, dia rasa malas nak dengar, maka lalas dia tu. Yang pertama sekali dia tak buat lah. Rugi tak? Rugi. Belajar betul-betul cara kita nak mengaitkan dengan wakil setempat. Yang kedua tu saya cakap lah, lagi banyak lah kan. Semua, jadi nak katanya kebejatan umat Islam sekarang ni, tak kira lah dia daripada Azhar ke, daripada SMK ke, biasa ke, tak biasa ke, sekolah mana-mana pun, sebenarnya dia culas dalam
Tujuh perkara. Penting tak 7 perkara ni? 7 nasihat je yang Luqman bagi ke anak dia, yang mana ianya sangat-sangat signifikan untuk kita ni selamat di akhir zaman. Soalan dia, satu kalam disebut oleh Pak Hasan, nampak ke? Wal Islam yuharriru aqli. Tak boleh baca Arab dia kan, kalau dia rekod naya. Okey, Islam ni membebaskan akal. Wa yahussu 'ala nazri fil qauni. Dan juga dia ni mengalu-alukan, Islam juga mengalu-alukan untuk kita ni mengkaji segala kauniat dia. Tahu kauniat tak? Kauniat apa? Ciptaannya. Wa yarfa'u qadrul ilmi wal ulama, dan juga mengangkat segala nilai-nilai ilmu dan juga nilai-nilai ulama. Wa yurabhibu bis salih wan nafi' min kulli syai', dan juga mengambil segala apa yang bermanfaat untuk dirinya. Wal hikmatu dalatul mu'min ana wajadaha fahuwa ahakun nasu biha. Dan hikmah yang tercicir itu adalah adalah milik orang mukmin. Ketika mana orang mukmin dapat, cubalah untuk ambil, kerana ianya adalah hak kepada manusia. Jadi soalan dia, tadi kita dah kata hikmah itu adalah untuk orang mukmin, betul? Sedangkan hikmah yang tolak ni daripada siapa? Dan dimasukkan daripada siapa? Kalau tengok dalam syarah risalah, dalam arti ni kan, dalam kitab ni, jadi nak kata kat sini, dia menyebutkan ada 4 perkara yang membuktikan Islam ni memang memelihara akal. Kan? Antaranya adalah hikmah, bila jumpa kena ambil. Kebijaksanaan, strategi ke apa-apa kena ambil. Dan dinakulkan juga dalam kitab ni, antara yang Syekh sebut, dia ada 2 orang syarah. Syekh Abdullah Khatib ni satu lagi Grand Syekh sebelum ni, Syekh Abdul Halim Mahmud. Kan? Syekh anak dia Syekh Ali Abdul Halim Mahmud. Jadi disyarahkan antara perkara yang diletakkan adalah bila mana Nabi sendiri mengambil satu peristiwa perang Khandaq. Nabi mengambil cara style Farsi, kan, orang Farsi daripada Salman Al-Farisi untuk gali parit, kan. Soalan dia, strategi tu daripada siapa? Orang kafir ke orang Islam? Orang kafir. So boleh tak kita kata hikmah kat sini? Ni tadi hikmah Dolatul Mu'min, kan kita kata hikmah, benda tu hikmah. Boleh ke tak kita ambil? Boleh tak kita definisikan strategi tadi tu sebagai hikmah? Okey, ini yang nak dibetulkan. Sebenarnya hikmah itu bukanlah daripada orang kafir tu zat dia. Matematik yang kita belajar, susunan jam hari ni kita belajar 1, 2, 3, 4 tu semua tu daripada siapa sebenarnya? Daripada siapa sebenarnya? Ilmuwan kafir ke ilmuwan Islam? Ilmuwan Islam. Dan hakikatnya Allah bagi hikmah tu kepada siapa? Orang kafir ke? Orang Islam. Sebab apa sekarang ni orang kafir yang banyak ambil teknologi semua tu? Sebab orang Islam sendiri yang tinggalkan. Orang Islam sendiri yang tak nak ambil hikmah tersebut. Betul tak? Ilmu falak yang pergi NASA tu, yang pergi ke ISS kat bulan tu, majoriti orang Islam ke orang kafir? Orang kafir. Orang Islam nak belajar ke tak? Aduh rumit lah, malas dulu nak belajar fizik, banyak gila formula fizik kan. Kan? Ilmu astronomi aku tak nak belajar. Ini masalah orang Islam sekarang, kan? Jadi ini adalah satu muhasabah, satu perkara yang kita kena tengok balik. Sebenarnya kita ni betul-betul ke tak, kita ni berusaha betul-betul ke tak dalam kehidupan kita untuk dapatkan hikmah yang diletakkan oleh Allah ke atas Luqman. Jelas? Wallahu alam. Jadi selesai tu untuk pembentangan kitab ni untuk tajuk Luqman. Lepas ni kita akan masuk ke kisah Sabak, kan? Kisah Sabak. Jadi nak buka soalan kalau ada. Ada yang nak bagi soalan? Angkat tangan dulu. Tak ada Cuma faham. Tak ada Ketua keluarga tadi kan, adakah kalau contoh keluarga tu tak ada ayah, so tanggungjawab menasihati kepada siapa? Anak ke mak? Tak nak tanya lah, suruh kita tutup kelas. Okey. Pada mak ke, kepada anak ke, macam mana? Siapa ketua keluarga? Asal dia ayah. Bila ayah meninggal, siapa ketua keluarga? Abang sulung. Lagi mak. Mak tak ada lah, mak bukan ketua keluarga. Kita kena tengok pada definisi ketua keluarga tu kat mana.
Kalau kita kata ketua keluarga tu adalah pada orang yang menguruskan diri, menguruskan anak-anak, itu akan kembali kepada wilayah dalam Islam. Dalam kitab-kitab fiqh ada dua, wilayah tu ala nafsi, wilayah tu ala mal. Kalau wilayah tu ala nafsi, contohnya urusan perkahwinan, siapa? Kalau ayah dah tak ada, abang, siapa mula-mula? Wali mujibir, atuk, kan? Bila ayah tak ada, atuk dulu, kan? Bila atuk tak ada, atuk tak mampu ke apa, barulah kita pergi ke orang yang dilantik kepada sultan, daripada sultan tu, wali sultan apa semua tu. Last, wilayatul mal. Bila ayah tak ada, siapa? Bila ayah tak ada, siapa yang akan pegang wilayatul mal ni, yang menguruskan harta-harta keluarga? Pemegang amanah. Bila kata pemegang amanah, tak kiralah kalau dilantik abang sulung, tak kiralah dilantik kepada mak, tak kiralah dilantik kepada adik-adik sekalipun. Yang penting wilayatul mal, bila ayah tak ada, dia akan kembali kepada pemegang amanah, orang yang akan menguruskan harta tu. Jelas? Sebab tu kadang-kadang kita kalau kat Malaysia peguam ke apa semua tu kan, tu dikira pemegang amanah. Dan dalam keadaan konteks tarbiyah pula, mendidik orang ni, dia adalah kembali kepada semua peranan keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Allazina amanu, akhwat termasuk ke tak? Termasuk. Sebab itu dalam tarbiyah bukan nak kata ayah ke tak ada, dah tak ada ke, ayah ada ke tak ada ke, tu bukan cerita dia. Cerita dia adalah semua ahli keluarga berperanan untuk menjaga ahli keluarga masing-masing. Last. So bukan isu ketua keluarga ke, isu kepada abak saja ke, tak ada. Dia sebenarnya kembali pada semua ketua keluarga yang ada dalam keluarga. Tak ada soalan Tak ada? Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Minta maaf saya silap lupa. Kekurangan, kesilapan semua boleh tegur, dan minta maaf kalau ada salah silap apa semua, tak ada masalah untuk tegur kat belakang. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Izzuddin di atas perkongsian sebelah tadi.